Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Memang memalukan betul. Itu kata awal lah. Walaupun selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat apa-apalah kepada anda semua penonton-penonton The Twin TV. Dan saya ingin ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menyambut bulan Syawal. Tidak lama lagi akan disambut oleh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Di bulan puasa, ni muhasabah diri itu penting. Di bulan puasa ni cermin diri itu lebih penting. Di bulan puasa ini sedar diri itu amat-amat penting. Jangan sampai kata orang lebih, sendiri lebih. Itu lebih memalukan. Inilah yang terjadi kepada seorang bekas menteri yang cuba untuk nasihatkan orang lain, tapi rupa-rupanya dia jauh lebih teruk, tak malu. Nasihatkan orang sendiri lebih teruk. Itulah orang kata, ludah ke langit temakan muntah sendiri. Bukan hanya ludah, tapi makanlah muntah sendiri. Inilah yang terjadi kepada Razi Jidin Razi Jidin, bekas Menteri Pendidikan Malaysia. Saya nak tanya dulu, waktu Razi Jidin jadi Menteri Pendidikan, apa yang berlaku kepada pendidikan Malaysia? Ada perkembangankah? Atau nampaknya ada kita menjadi sistem pendidikan kita ataupun prestasi pendidikan kita learning loss, anak-anak kita mencecah 4 ke 5 tahun. Ini fakta, bukan auta ya, bukan auta. Apa yang jadi? Razi Jidin tiba-tiba kononnya cuba untuk menegur, memberi nasihat muhasabah diri kepada Rafizi Ramli. Dia kata muhasabah diri, tapi dia sendiri tak muhasabah diri, tak malu sungguh. Akhirnya Rafizi Ramli bagi sebiji, dia malu nabis, dengan selamba aja kena sekolahkan Razi Jidin. Lepas buka puasa aja, Rafizi selamba aja kasih sebiji kepada Razi Jidin. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli selamba aja kembali menyindir Datuk Dr. Razi Jidin dengan mengaitkan apa yang telah dilakukan oleh pemimpin terbabit, pemimpin Perikatan Nasional Bersatu PN itu semasa menjadi Menteri Pendidikan. Itulah waktu Razi Jidin jadi Menteri Pendidikan, apa yang jadi kepada pendidikan Malaysia. Dalam respon yang telah dimuat naik di platform X itu sejurus selepas buka puasa, selamba Rafizi berkata ya dia menghargai nasihat Razi Jidin yang antara lainnya untuk memintanya untuk berehat. Jadi Rafizi Ramli kata, terima kasih atas nasihat, saya terima dengan terbuka, gitu. Kemudian yang bestnya dia kata apa? Lagipun ini bulan Ramadan, memang bulan untuk muhasabah. YB ada muhasabah tak? Razi Jidin ada muhasabah diri tak semasa jadi YB jadi Menteri Pendidikan? Ketika jadi Menteri Pendidikan dulu, Razi Jidin ada muhasabah. Sekarang Razi Jidin tolong jawab, betulkah prestasi pendidikan
pada ketika Razi Jidin jadi Menteri Pendidikan, bukan menaik tapi menurun. Bukan menaik tapi menurun. Prestasi pendidikan waktu itu jatuh merundum sehingga berapa? Learning loss anak-anak mencecah 4 hingga 5 tahun. Betul kah Razi Jidin? Kalau tak betul, lawan balik revisi. Kalau betul, cermin diri dulu. Cermin diri dulu. Maknanya, kata Rafizi, bagi murid yang umur dia sekarang 10 ke 11 tahun, jika dibandingkan dengan Singapura, murid kita ketinggalan 4 hingga 5 tahun ke belakang. Wah, teruknya. Razi Jidin buat apa waktu itu? Kemudian dia kata, Rafizi Ramli kata, ini tanggung jawab yang telah saudara sia-siakan dan kesannya kepada jutaan anak-anak. Muhasabahlah, insaf sedikit dengan semuanya yang sudah dicatatkan. Kata Rafizi semalam beserta fakta, bukan hanya persepsi. Mungkin Razi Jidin lupa, tapi rakyat tak lupa. Mungkin Razi Jidin ingat rakyat tak tahu, tapi rakyat tahu, rakyat bijak-bijak. Jadi sebelum ini sebenarnya Razi Jidin juga ahli Parlimen Putrajaya menerusi satu klip videonya yang berdurasi kira-kira 2 menit mempersoal kononnya bila formula Rafizi hendak dilaksana. Bukan tak mau laksana, tapi rupa-rupanya bila Rafizi jadi Menteri Ekonomi, rupa-rupanya kerusakan yang sudah berlaku lebih daripada yang dijangka. Kalau dulu macam-macam YB dia kata bercerita boleh buat. Jadi bila rakyat tanya-tanya, YB dah tentulah lagi penat YB nak jawab, dia kata. Sebab itu saya ingin ambil kesempatan ini untuk memberi nasihat kepada YB. Apa kata YB? Bersaralah dulu, berehat katanya. Razi Jidin lah yang perlu bersarah. Nanti koyak lagi di Parlimen, tarik balik. Masih ingat itu, lucu betul lah. Jadi waktu YB berehat, mungkin YB ada formula baru, dia kata. YB mungkin boleh datang dengan formula baru yang mungkin jauh lebih hebat. Perli pemimpin bersatu itu lagi. Cuba konon Perli, dia Perli Rafizi Ramli, tapi sendiri tak sedar diri. Malulah dulu jadi YB apa kamu buat. Jadi sekarang betulkah Razi Jidin waktu dia jadi Menteri Pendidikan, learning loss kita dibanding dengan Singapura, kita sudah mencecah 4 ke 5 tahun ketinggalan. Siapa yang rugi? Itulah yang berlaku. Jadi tak tahu mana kebenaran dia. Adakah Rafizi Ramli yang benar atau Razi Jidin? Tapi menurut Rafizi ini fakta. Ini fakta. Jadi muhasabahlah, insaflah. Tak payahlah nak sindir-sindir orang. Sindir diri sendiri dulu. Pergi tengok dulu di cermin, tengok di muka di cermin, handsome tak handsome, buruk tak buruk. Kalau handsome okey. Kalau tak handsome, tak caplah jadi handsome. Dan nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ketua Polis Negara akhirnya membuat pengumuman yang penting yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan Ketua Pemuda UMNO Akmal, Dr. Akmal. Sepatutnya beliau ni berpendidikan tinggi, ada doktor. Sepatutnya dia mempunyai sikap buat keputusan, sikap membuat rasional yang lebih baik. Sebab pendidikan dia tinggi, orangnya educated, patutnya dia boleh faham dan lebih bersederhana, okey. Tapi kita menghormati semua kaum agama yang ada di Malaysia. Mari kita sama-sama kita jaga apa yang sudah kita lama jaga di Malaysia. Akhirnya Ketua Polis Negara
mengumumkan perkara yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Tapi ini mungkin tidak gembira untuk Dr. Akmal dan pastinya pun tidak gembira juga untuk UMNO secara umumnya. Kerana apa? Kerana Dr. Akmal itu kan ketua pemuda UMNO. Okey, jadi pengumumannya, polis terima 2 laporan tentang tindakan dan ucapan ketua pemuda UMNO. Polis Diraja Malaysia, PDRM, telah pun mengesahkan telah menerima 2 laporan berkaitan ucapan dan tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu stalking tertera kalimah Allah yang dijual di kedai serba nikah Kekemat. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata kes itu disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata siasatan telah dijalankan ke atas beliau, yaitu Muhammad Akmal, dan kertas siasatan itu akan dirujuk ke pejabat peguam negara setelah semua tindakan melengkapkan siasatan tersebut diambil. Katanya menerusi satu kenyataan sebentar tadi. Dalam kenyataan yang sama, Ketua Polis Negara itu juga terus menasihatkan orang ramai agar tidak membangkitkan isu berkaitan stalking yang tertera kalimah Allah itu, memandangkan mereka yang terlibat telah pun dituduh dan proses keadilan akan ditentukan oleh mahkamah. Jadi kita jangan mengambil tindakan sendiri seperti tindakan-tindakan beberapa pihak yang nampaknya cuba untuk bertindak sendiri sehingga menimbulkan ketakutan, rasa tidak selamat, mungkin boleh membangkitkan perpecahan. Jangan buat itu. Kita ada mahkamah, kita ada perundangan negara Malaysia, kita ada cukup perundangan terbaik di dunia. Jadi jangan hancurkan hidup Anda dengan membuat tindakan yang akhirnya merosakkan hidup sendiri. Lebih baik bertenang, bersabar, bertoleransi, berfikir dengan wajar tanpa membuat sebarang keputusan tindakan yang menghancur hidup Anda dan keluarga Anda. Biar mahkamah yang buat keputusan. Kenapa? Kerana mahkamah sudah pun mendakwa mereka yang terlibat. Jadi kita berikan keyakinan kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Kalau kita tidak boleh lagi percaya kepada mahkamah, habis siapa lagi yang kamu percaya? Di dunia ini, satu-satunya tempat yang terbaik yang perlu untuk dipercayai untuk menegakkan keadilan adalah mahkamah. Jadi biar mahkamah yang tentukan. Pagi tadi, Akmal yang juga Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk Negeri Melaka mengesahkan dirinya telah pun ditahan di Ibu Pejabat Daerah Kota Kinabalu. Harap-harap Dr. Akmal datang ke Sabah taklah membawa pandangan ekstrim, keanjaran ekstrim dia. Harap-harap dia datang ke Sabah untuk hanya tujuan kerja, bukan tujuan untuk menghasut. Harap-harap begitu. Saya yakin begitulah. Dia mengaku bahawa ditahan di IPD Kota Kinabalu pagi tadi, dan walaupun sudah dijadualkan untuk beri keterangan esok di Dangwangi. Jadi katanya insyaAllah saya akan berikan kerjasama sepenuhnya. Doakan semuanya dipermudahkan, katanya di Facebook. Okey, jadi itulah. Harap-harap tidak ada bawaan lah. Tidak ada bawaan daripada beliau yang datang kepada Sabah dan sebagainya. Dan kita harap seperti yang dia kata tadi, dia sedia bekerjasama, berilah kerjasama. Dan harap-harap juga semoga semua rakyat Malaysia, tidak kiralah kamu kuat politik kah, tidak kuat politik kah, tapi dengarlah nasihat daripada polis Diraja Malaysia ini.
dengarlah nasihat daripada Ketua Polis Negara Malaysia ini bahwa supaya jangan lagi dan supaya untuk memberhentikanlah daripada terus membangkitkan isu berkaitan stalking tertera kalimah Allah ini, memandangkan mereka yang terlibat telah pun dituduh dan dalam proses keadilan akan ditentukan mahkamah. Seperti yang kita tahu, orang yang bertanggung jawab sudah pun berjumpa dengan Agung untuk memohon sembah ampun kepada Agung, dan banyak lagi tindakan-tindakan lain. Jadi kita harap semoga kita rakyat Malaysia dapat bersabar, bertenang, terutama di bulan Ramadan ini banyakkan bersabar. Sia-sia nanti puasa kalau cepat marah, kuat marah, selalu marah, nanti kurang pahala, tak elok juga kan. Okey, jadi kita sama-sama menyerahkan semua ini ke dalam undang-undang negara Malaysia. Saya percaya keadilan tetap akan ditegakkan. Saya percaya apapun terjadi, akhirnya kebenaran tetap akan menang. Dan ya pasti, untuk pengajaran kepada siapapun Anda, besar manapun kuasa kah, pangkat kah, darjat kah, jangan lagi buat perkara seperti ini. Jangan lagi timbulkan perkara-perkara yang boleh menjadikan ketegangan kaum dan agama di Malaysia. Jadi semua bos-bos, peniaga-peniaga, jangan lagi buat perkara begini. Tidak kira lah apa agama, jangan buat lagi. Kita hormati keharmonian yang sudah terbentuk di negara Malaysia sejak sekian lama. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Yang menjadi hangat seluruh Malaysia ini sekarang, salah satunya cerita tentang Akmal lah, ketua orang besar berpangkat, berpengaruh di dalam UMNO. Tiba-tiba ada satu berita yang baru saja saya terima sebentar tadi. Adakah Akmal diharamkan ke Sarawak dan Sabah selepas tindakan beberapa pemimpin besar di Sabah ini? Aktivis akhirnya bersuara. Aktivis akhirnya mengeluarkan pendapat mereka, pandangan, permintaan mereka. Aktivis menuntut supaya Akmal dan 4 lagi yang lain terus diharamkan ke Sabah dan ke Sarawak. Aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mahu Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang di dalam ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini, supaya terus dilarang, diharamkan, tidak dibenarkan daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu, yaitu negeri Sabah dan Sarawak. Sebelum itu saya ingin terangkan, negeri Sabah dan Sarawak adalah negeri yang cukup harmoni, berbilang kaum, hormat menghormati, toleransi, dan kami tidak ekstrim dalam apa-apapun keadaan. Dalam agama kami tidak ekstrim, dalam dalam bangsa, suku, kaum kami tidak ekstrim. Kami sentiasa boleh toleransi, kami menghormati, sebab itu di Sabah adalah negeri, Sabah dan Sarawak, negeri yang cukup harmoni. Kami boleh sambut apa saja perayaan kami, agama kami kah, suku kami kah, dengan toleransi. Sebab itu kami tolak yang ekstrim. Kalau mau bawa yang ekstrim, jangan datang Sabah, jangan datang Sarawak. Kami tidak terima orang-orang ekstrim di Sabah dan Sarawak. Dalam satu kenyataan bersama, Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak atau SAPA dan Sabah Defenders of Essential Land atau MOPOD menggesa Sarawak melarang beberapa
individu daripada memasuki wilayah Sarawak. Mereka termasuk ada 4 orang lagi ya. Saya ingin kongsi kepada Anda, ada 4 orang lagi yang mahu yang aktivis-aktivis ini mahu supaya terus diharamkan, tidak dibenarkan, dilarang untuk masuk ke Sabah dan Sarawak. Mereka termasuk penceramah dan pendakwa bebas Muhammad Ridwan T. Abdullah. Kedua, Firdaus Wong. Ketiga, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu. Keempat, Syakir Nasoha. Dan kelima, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Inilah nama-nama yang mereka mahu supaya diharamkan, dilarang, tidak dibenarkan sampai bila-bila masuk ke wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Saya ulang lagi, mereka ialah yang pertama Muhammad Ridwan T. Abdullah, Firdaus Wong, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu, Syakir Nasoha, dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Yang lain saya tak pasti kenapa, Ridwan T. Abdullah tak pasti kenapa, Firdaus Wong tak pasti kenapa, Zamri Vinod ini pun tak pasti sangat kenapa, dan Syakir Nasoha saya tak kenal. Kemudian apa lagi? Senarai hitam, mereka kata senarai hitamkan immigration yang dicadang, senarai hitam immigration yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boikot yang didorong oleh sikap yang tidak boleh bertolak ansur antara kaum dan agama, sehingga itu menimbulkan ketakutan dan menimbulkan rasa tidak selamat, menimbulkan dan menggalakkan sikap berpecah belah di negara Malaysia. Katanya, kata salah seorang yang mahu perkara itu berlaku, iaitu wakil daripada Mopot, Atama Katama. Beliau berkata gesaan ini bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial. Kata Ketua Publicity dan Penerangan SAPA, iaitu Peter John Ajaban, dan Wakil Mopot Atama Katama. Sehubungan itu, kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal ehwal immigration sendiri, seperti yang telah ditetapkan di bawah terma Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa otonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini. Mengulas lebih lanjut, mereka berkata Premier Sarawak, iaitu Abang Johari Openg, perlu untuk mengemaskini senarai hitam itu dengan menambah nama-nama individu yang tidak dialu-alukan di Sarawak. Katanya ini kerana individu-individu berkenaan boleh menjejaskan persekitaran yang aman dan nilai eksklusif, nilai toleransi, nilai keharmonian sosial di kedua-dua negeri itu. Ya, seperti yang saya katakan pada mula, Sarawak dan Sabah memang terkenal dengan sikap toleransi. Sikap toleransi, kami boleh hidup aman damai di Sabah dan di Sarawak, dan saya setuju. Bukan bermakna mereka ini ya, tapi saya setuju secara amnya bahwa orang-orang yang ekstrim, orang-orang ekstremis yang boleh membawa risiko perpecahan, pecah belah, kemusnahan keharmonian di Sabah dan Sarawak ini, ya saya setuju supaya diharamkan, jangan masuk Sabah Sarawak. Kamu buatlah di negeri kamu, kamu buatlah di tempat kamu, tapi Sabah Sarawak jangan, tak payah masuk sini. Kami tak minat pun dengan perpecahan yang dibawakan itu. Jadi harap-harap semua ahli politik, orang-orang ternama, orang-orang yang berpengaruh di Sabah dan Sarawak dapat berfikir dengan lebih lanjut. Dan sementara itu, orang-orang tinggi-tinggi
di Malaysia. Mari kita sama-sama teruskan keharmonian yang berlaku di Malaysia. Kita pegang bersama-sama kontrak sosial yang ada di Malaysia, menghormati, toleransi. Sebab itulah ada termasuk di dalam kita punya rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Itu bermaksud toleransi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.